Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim tilka ayatul kitabil mubin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud lebih kurang terjemahannya tasimim itulah ayat-ayat Alkitab yang menerangkan. Ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Qasas. Saudara-saudari, tuan-tuan puan-puan yang terus komited menanti segmen saya di Tadabbur Center ini, minta maaf sangat-sangat di atas masalah teknikal yang menimpa saya. Tetapi saya tidak mahu kecewakan anda yang menunggu daripada seawal jam 2 tadi lagi untuk mendengar satu perkara yang sangat membuka fikiran kita daripada kitab Allah. Satu kalimah sekalipun tuan-tuan, ia bukanlah satu kalimah yang diadakan tanpa tujuan di dalam Al-Quran. Lalu kalimah yang akan menjadi fokus kita pada petang ini adalah kalimah tilka pada ayat yang kedua surah Al-Qasas. Tilka adalah kalimah isim isyarah, kalimah yang memberikan isyarat tentang sesuatu yang berada jauh. Sekiranya dekat, ia namanya hadhihi atau hadha, seperti permulaan surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika merujuk kepada sesuatu yang jauh. Tetapi kadang-kadang Allah menggunakan kalimah hadha bagi menunjukkan kedudukan yang dekat. Kitab ini dekat. Apabila perkataan yang dipilih adalah itulah ataupun tilka yang merujuk kepada sesuatu yang jauh, ia menunjukkan sumber kedatangan kitab Allah ini adalah dari suatu tempat yang jauh. Atau dalam perkataan yang lebih tepat adalah suatu tempat yang terlalu amat tinggi, yakni Lauh Mahfuz, yang diturunkan kalam Allah ke Lauh Mahfuz oleh Allah Azza wa Jalla. Surah ini sendiri sekiranya anda perhatikan, ia memang menggambarkan suatu perjalanan yang jauh. Sama ada dari sudut masa maupun dari sudut tempat. Kerana barang siapa mengamati surah Al-Qasas, mereka akan mendapati surah ini menerangkan tentang perjalanan masa Nabi Allah Musa alaihi salam yang sangat jauh. Kerana inilah satu-satunya surah yang membuat liputan dari zaman bayi sehinggalah ke zaman Nabi Musa sebagai Rasulullah. Kalau kita boleh katakan 40 tahun, tempoh perjuangan Nabi Musa daripada bayi sampailah kepada dibenam Firaun di Laut Merah. Ini adalah suatu perjalanan yang jauh yang direngkaskan oleh Allah hanya di dalam beberapa ayat di dalam surah Al-Qasas. Jadi kita boleh nampak dalam surah ini suatu yang menggambarkan perjalanan yang jauh dari sudut masa, iaitulah daripada zaman bayi sehinggalah ke zaman walamma balagha asyuddahu wastawa. Iaitulah zaman baginda menjadi belia, menjadi pemuda, dan ia adalah suatu yang direngkaskan Allah dalam ayat-ayat yang ringkas. Dan ia juga surah ini barang siapa yang mengamatinya akan mendapati ia juga membawa liputan tentang perjalanan yang jauh dari sudut tempat. Kerana anda akan temui secara terperinci di dalam surah Al-Qasas ini perjalanan yang jauh Nabi Allah Musa alaihi salam, yakni hijrah daripada Mesir ke Madian. Allah sebut perkataan Madian dan Allah sebut apa yang menyebabkan Nabi Musa berhijrah sebelum kenabian daripada Mesir ke Madian. Dan bagaimana perjalanan ini, subhanallah, sangat mencabar bagi Nabi Allah Musa. Dan daripada Madian, selepas 10 tahun baginda bermusafir semula dengan keluarganya pulang ke Mesir. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi dipertemukan di lembah Tua dengan wahyu Allah, dengan firman Allah sebelum pergi untuk menghadap Firaun. Kemudian bermusafir lagi membawa keluar Bani Israel daripada Mesir menuju ke tanah suci yang dijanjikan, yakni Palestin. Dan Firaun dihancurkan apabila mengekori mereka. Jadi anda dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa jauhnya perjalanan masa Nabi Allah Musa dan betapa jauhnya perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam dari sudut tempat hanya semata-mata untuk menerima Taurat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu begitu indahnya surah ini yang menceritakan tentang Nabi Musa bermula dengan
betapa jauhnya perjalanan kitabullah untuk sampai kepada Rasulullah, seperti Nabi perlu mendaki menuju ketinggian. Dan daripada cabaran pendakian ini akhirnya barulah Nabi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikurniakan kepada Nabi Musa, yakni Alkitab. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, untuk lebih memahami apa yang saya cuba nak sampaikan, saya ada dua soalan untuk anda dan kita cuba cari jawapan kepada dua soalan ini. Soalan yang pertama adalah, kenapakah Taurat ini yang dianugerahkan kepada Musa alaihissalam diturunkan kepada Nabi Musa pada pertemuan yang kedua dengan Allah Subhanahu wa taala di Lembah Tua? Maksudnya, kenapa tidak diturunkan ketika kali pertama Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di Lembah Tua? Kenapa Taurat ini diturunkan sepenuhnya sekaligus kepada Nabi Musa alaihissalam selepas baginda berjaya membebaskan Bani Israel daripada Mesir dan berlaku pertemuan kali kedua dengan Allah Azza wa Jalla di Lembah Tua, dan di situ dikurniakan Taurat. Dalam bahasa lebih mudah, kenapa Taurat diturunkan kepada Musa selepas Firaun dijatuhkan? Selepas Firaun dibenam Allah Subhanahu wa taala bersama dengan rejimnya di Laut Merah. Mengapa sedemikian ya? Tak boleh ke Taurat ini dianugerahkan kepada Musa ketika kali pertama Nabi Musa ditegur, disapa oleh Allah di Lembah Tua? Kenapa tidak? Kenapa tidak ketika Nabi Musa kali pertama mendengar kata-kata Allah di Lembah Tua? Kenapa tidak diberikan Taurat pada waktu itu? Ketika Nabi Musa belum mempunyai lagi sebarang kekuatan untuk memimpin Bani Israel di Mesir dan tidak ada sebarang kelebihan untuk menuju kepada Firaun di Mesir. Di sini kita pelajari satu perkara di mana kita perlu tanya soalan, kepada siapakah Taurat ini diturunkan? Kalau Taurat ini diturunkan hanya kepada Nabi Musa sebagaimana Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, maka kita boleh menerima sewajarnya kitab ini diturunkan lebih awal kepada Nabi Musa tanpa perlu menunggu Firaun dibenam Allah di Laut Merah. Tetapi kerana Taurat ini kitabullah bukan untuk Nabi Musa alaihissalam, tetapi untuk Musa menyampaikan kitab ini kepada Bani Israel, maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab ini hanya selepas Bani Israel benar-benar berada di dalam keadaan yang tenang daripada menjadi hamba abdi, diseksa, dibunuh di sana sini anak-anak lelaki mereka. Bila benar-benar suasana sudah kembali tenang, di mana mereka tidak berada di Mesir, mereka sudah berada di tempat yang mereka boleh memfokuskan diri mereka sepenuhnya kepada kitab Allah, barulah Taurat diturunkan. Sebab sekiranya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa buat kali pertama ketika Nabi Musa kali pertama di Lembah Tua, so Nabi Musa pergi ke Mesir menghadap Firaun dengan kitab Taurat, nanti akan menyebabkan Taurat itu disampaikan kepada Bani Israel ketika Bani Israel tidak boleh fokus. Ketika Bani Israel sendiri di dalam tubuh mereka, di dalam jasad mereka, di dalam hati sanubari mereka penuh dengan penyakit hati. Karena barang siapa mengamati surah Al-Qasas, mereka akan lihat bukan sekadar masalah kaum Firaun, tetapi masalah Bani Israel. Anda akan dapat lihat masalah seorang Bani Israel ketika bapa Musa alaihissalam berkelahi, atau perkataan lebih baiknya adalah Musa mengelakkan daripada pegawai Kibti ini membantai Bani Israel. Di mana barang siapa mengamati bab ini dengan terperinci, lalu akan dia fahami bagaimana Musa juga menghadapi bukan sekadar kaum Kibti yang zalim, tetapi Bani Israel kaumnya sendiri yang zalim. Sehingga dengan sengaja memanggil namanya dan memberitahu inilah dia orang yang telah membunuh fulan si fulan daripada kaum Kibti semalam. Jadi yastasrikhuhu, ini menunjukkan Bani Israel bermasalah. Qarun sendiri adalah model yang diterangkan di dalam surah Al-Qasas dengan terperinci sebagai min qaumi Musa. Inna Qarun min qaumi Musa.
Yakni dia sendiri adalah model kepada batang tubuh Bani Israel yang bermasalah, yang khianat, yang murtad, yang berpaling tadah. Dan kalau kita perhatikan kisah Qarun pun kita akan temui adanya dari kalangan Bani Israel yang bermasalah. Bani Israel ini maksudnya orang Islam. Pada zaman Nabi Musa yang duduk di Mesir, atau sebelum Nabi Musa, keturunan cucu cicit Nabi Allah Yusuf AS yang bermasalah. Bermasalah dalam arti kata bila nampak Qarun berharta, mereka pun mahu harta seperti Qarun. Tuan-puan baca sendiri kisah Qarun di penghujung surah Al-Qasas. Jadi kita akan nampak Bani Israel ada banyak penyakit hati, lalu kitab Taurat tidak sesuai untuk turun ketika ini kerana Bani Israel sendiri bukan sekadar berpenyakit dalam hati mereka, bahkan mereka menghadapi masalah besar di bawah Fir'aun. So Fir'aun kena diselesaikan terlebih dahulu supaya kitab ini boleh mendapat perhatian Bani Israel, dan sehingga kitab ini dapat membersihkan hati sanubari mereka daripada penyakit-penyakit hati. Jadi menjadi satu keutamaan kepada Musa, bukan mengajar Taurat, tetapi menjatuhkan terlebih dahulu syaitan pada waktu itu dari kalangan manusia, iaitulah Fir'aun itu sendiri. Menjatuhkan Fir'aun adalah permulaan kepada babak seterusnya, iaitulah untuk mendekatkan Bani Israel kepada kitab Allah. Nak mendekatkan Bani Israel kepada kitab Allah, yakni Taurat, perlu menjauhkan terlebih dahulu Bani Israel ini daripada syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita baca isti'adah? Kerana sebelum kita boleh menikmati isi kandungan kitab Allah, kita kena terlebih dahulu berada di dalam keadaan aman, tidak ada sebarang musuh boleh menceroboh kita, iaitulah syaitan. Batu surah ini artinya tembok. Apabila seseorang itu berada di dalam sesuatu surah, artinya dia telah berada di tempat yang selamat. Tidak ada seseorang boleh menceroboh masuk ke tempat dia sedang berada. Kerana tembok yang telah dia masuki ini memeliharanya daripada pencerobohan. Dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia telah diberikan kunci untuk buka pintu dan masuk ke dalam surah ini, dan tidak ada musuh boleh mengganggu dia untuk menikmati taman yang indah di balik tembok yang telah dia menemuinya. Jadi di sini kita pelajari sesuatu tentang kehebatan isti'adah itu sendiri. Lalu tuan-tuan sekalian, perhatikan ayat 43. Semua kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas adalah menuju kepada ayat 43. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat 43, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah kurniakan kepada Musa Alkitab. Dan segala cerita yang berlaku sebelum daripada ayat 43 ini adalah proses kepada Allah nak anugerahkan Taurat kepada Musa AS. So Taurat tidak boleh dikurniakan kepada Musa dalam keadaan Bani Israel itu sendiri belum benar-benar boleh fokus kepada kitab Allah. Kerana mereka berada di dalam keadaan diseksa, mereka berada di dalam keadaan kekuasaan Fir'aun bermaharajalela. So, seseorang belum berada di dalam keadaan aman dan damai. Lalu dibebaskan mereka terlebih dahulu. Lalu pada waktu inilah Musa AS mentarbiah mereka dengan Taurat yang diturunkan selepas daripada Fir'aun dibenam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat yang kedua Allah menyebut tentang Alkitab, dan ayat 43 Allah menyebut tentang Alkitab. Ayat yang kedua, Alkitab di situ merujuk kepada Al-Quran, dan Alkitab pada ayat 43 yang menutup tirai kisah Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas adalah merujuk kepada Taurat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memahami satu perkara, bahawasanya Nabi akan melalui apa yang Nabi Musa lalui, iaitulah harga yang perlu dibayar untuk mendapat isi kandungan kitab secara sempurna, yakni kitab Allah. Musa AS diturunkan kitab Taurat secara sempurna, secara sekaligus dengan Bani Israel itu sendiri. Allah menangkan mereka ke atas Fir'aun. Jadi Nabi memahami untuk Al-Quran ini menuju kesempurnaan, Nabi SAW perlu berada di Makkah, perlu bersabar dengan kerenah Fir'aun di Makkah. Nabi perlu menjatuhkan terlebih dahulu Fir'aun di Makkah. Dan Nabi perlu mengumpulkan seramai mungkin Bani Israel di Makkah,
yang masih beriman kepada Allah, yang dalam hati sanubari mereka ada fitrah keimanan daripada datuk moyang mereka dahulu, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi mengumpulkan orang-orang beriman ini. Yang mana mahu beriman silakan. Yang mana tidak mahu beriman sila berada di kamp Fir'aun, yakni Abu Jahal di Makkah. Dan apabila orang-orang beriman selama 13 tahun, selama 10 tahun dakwah ini bermula telah berada dikumpulkan, lalu mereka dihijrahkan oleh Rasulullah. Allah perintahkan mereka berhijrah. Musa alaihi salam pun berhijrah. Dan dengan hijrah besar-besaran ini, berada di tempat yang lebih aman, namanya Yathrib. Berada di tempat yang lebih aman, namanya Lembah Tua. Barulah Allah sempurnakan Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sempurnakan turunnya Taurat kepada Nabi Musa di Lembah Tua. Kerana di Makkah, keadaan Makkah yang terbukti Fir'aun bermaharaja lela, menyebabkan para sahabat ridwanullahu alaihim, Allah Subhanahu wa taala Maha berhikmah, dia tidak menurunkan Al-Quran keseluruhannya di Makkah kerana para sahabat terlalu banyak ayat-ayat Allah yang tidak boleh difokuskan oleh mereka, bahkan tidak boleh diamalkan oleh mereka kerana mereka tidak memegang kekuatan pada waktu itu. Jadi tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, ini soalan yang pertama dan ini penjelasannya. Kemudian soalan yang kedua, di sebalik perkataan tilka, ketinggian ini menunjukkan juga bahawasanya surah ini diturunkan sebelum Nabi SAW dibawa ke tempat yang sangat tinggi. Yakni Nabi akan bertemu dengan lebih kerap, bukan sekadar mendengar cerita tetapi bertemu secara direct dengan Nabi Allah Musa AS. Tidak lain tidak bukan, ia adalah peristiwa di mana Nabi dibawa ke tempat yang manusia tidak pernah sampai, yakni Isra' dan Mi'raj. Dan semua sedia maklum, surah Al-Qasas adalah surah selepas An-Namlu dan selepas surah Asy-Syu'ara. Di mana ketiga-tiga surah ini disebut oleh para alim ulama kita sebagai surah Tawasim, yakni surah yang bermula dengan Tasim atau Tasimim. Dan ia ketiga-tiga surah yang merakamkan cerita Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ia memberi isyarat bahawasanya Nabi SAW, kamu akan dengar dengan kerap kisah Nabi Musa kerana nanti Allah akan ubat kerinduan kamu sebagaimana kerinduan para sahabat kepada kisah-kisah Musa, yang menyebabkan ketiga-tiga surah ini diturunkan berangkaian dan disusun di dalam mushaf pun secara berturutan sama dengan bagaimana ia diturunkan. Lalu Nabi juga akan diubat kerinduannya kepada Nabi Musa dengan berlakunya peristiwa Mi'raj di mana Nabi akan bertemu dengan kerap Nabi Allah Musa AS. Tuan-tuan, apa yang saya cuba nak sebutkan? Apabila Nabi akan dibawa menuju kepada ketinggian, ke tempat yang terlalu amat jauh, tilka tadi, ada harga yang perlu dibayar. Seperti seseorang yang mahu mendaki gunung. Sebagaimana Musa AS, apabila mendaki Lembah Tua, ia bukan satu proses pendakian yang mudah dan pantas. Ia memerlukan usaha, memerlukan satu perjuangan yang gigih, kerana perjalanan pada malam itu perjalanan yang tidak ada sebarang cahaya. Dan bayangkan Nabi Musa seorang diri, dan ia adalah satu perkara yang sangat mencabar. Namun di akhirnya Musa AS mendapat satu perasaan yang paling tenang yang Musa tidak pernah perolehi sepanjang hayatnya, iaitulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersuara, menyapa dan berkata-kata dengannya. Seseorang yang mahukan ketinggian, tidak ada yang boleh meninggikan kedudukan kita kecuali bersama dengan kitab Allah. Apabila kita berada di atas sana, kita akan mendapat ketenangan yang tidak pernah kita perolehi selama ini. Terlalu banyak harga yang perlu dibayar untuk seseorang meraih ketenangan daripada mendengar kitab Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Jadi, apa yang boleh kita pelajari daripada surah Al-Qasas yang menyebabkan Rasulullah SAW begitu tenang adalah Allah bentangkan di dalam surah ini betapa besarnya harga yang perlu dibayar untuk semata-mata menerima Taurat, di mana segalanya bermula daripada musibah yang menimpa seorang ibu, yakni ibu Musa. Diperintahkan Allah dengan perintah yang mana-mana ibu tidak sanggup untuk melakukannya, iaitu ketika risau dengan nyawa anak, dia perintahkan untuk letakkan di atas sungai Nil. Tetapi ibu Musa ini, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya wahyu,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada ibu ini untuk tidak rasa apa-apa keberatan melaksanakan perintah Allah meletakkan bayi anaknya sendiri di atas sungai ini. Ini ciri seseorang yang apabila benar-benar nekat dan tekad untuk memahami kitab Allah. Letakkan azam anda untuk faham satu daripada 114 surah. Letakkan satu azam yang kita mahu belajar satu ayat Allah dalam satu minggu. InsyaAllah anda lihat apa yang Allah Ta'ala akan perlakukan pada anda, di mana apa jua ujian yang ada di pertengahan proses anda nak memahami ayat itu, Allah akan mudahkan. Di mana orang lain tak mampu nak hadapi musibah tersebut, tetapi Allah berikan kekuatan itu pada anda. Orang lain mungkin tertanya-tanya, macam mana dia boleh masih lagi senyum dengan musibah yang menimpa dia? Orang lain mungkin akan kagum dan tercengang, apa kekuatan yang ada pada dia? Rupa-rupanya Allah yang memberikan kekuatan kepada dia, kerana dia dari kalangan orang yang mahu memahami kitab Allah, yang berusaha gigih untuk memahami tafsiran ayat-ayat Allah. Lalu apa jua musibah yang menanti di dalam perjalanan itu, Allah berikan kepadanya kekuatan. Sehingga ibu Musa mendapat anaknya tanpa perlu usaha daripadanya. Dia tak perlu usaha apa-apa. Allah jadikan anak itu, yakni Musa, kembali kepadanya dengan bukan usaha dia, tetapi usaha anak perempuannya sendiri. Musa alaihi salam sendiri, dalam surah ini, dia kehilangan keluarga, dia kehilangan pangkat, dia kehilangan kerjaya, dia kehilangan segala-galanya. Tetapi Allah mengurniakan kepadanya di Madian keluarga. Allah kurniakan kepadanya kerjaya. Allah kurniakan kepadanya isteri. Dan yang lebih penting lagi, Allah kurniakan kepadanya nikmat beragama di Madian. Ini nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada Musa, yang diuji Allah dengan macam-macam musibah semata-mata nak menuju kepada nak menerima Taurat. Musa tidak tahu apa-apa dia akan jadi Nabi. Musa tidak tahu apa-apa dia akan menerima Taurat. Tetapi bagaimana kesungguhan nak menyelamatkan iman dan akidah dalam dirinya, menyebabkan dia tidak menyangka yang dia akan menerima rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala di Madian. Selepas musibah yang menimpa beliau di bumi Mesir, dan Allah tunjukkan di dalam surah Al-Qasas, selepas babak Musa yang tidak perlu berusaha apa-apa, tetapi Allah kurniakan kerjaya, keluarga dan penginapan di Madian, Allah tunjukkan juga bagaimana Qarun di hujung surah Al-Qasas dimusnahkan Allah tanpa sebarang usaha daripada Musa. Tengok macam mana Allah tunjukkan apabila kita bersungguh untuk memahami kitab Allah, di mana Musa nak menuju kepada proses menerima Taurat, satu persatu musuh-musuh Allah tumbangkan. Fir'aun Allah tumbangkan, dan Qarun Allah tumbangkan tanpa Musa perlu melakukan apa-apa. Di mana babak pertemuan Musa dengan Qarun pun tidak dipaparkan di dalam surah Al-Qasas kalau nak bandingkan dengan babak pertemuan Fir'aun dengan Musa alaihi salam. Ini jelas menunjukkan apabila seseorang itu benar-benar mahu berazam memahami ayat-ayat Allah. Dia letak satu cita-cita, ya Allah beri aku kekuatan untuk faham surah Al-Qasas contohnya dalam bulan ini. 10 ayat memadai wahai Allah. So apa jua cabaran yang akan dilalui dalam kehidupannya, yang bagi orang yang tidak bersungguh dia akan mudah patah semangat. Tetapi Allah akan berikan kekuatan kepada orang-orang yang benar-benar ikhlas seperti Musa alaihi salam ini. Dan segala cabaran yang ada sepanjang perjalanan untuk memahami kitabullah, Allah Ta'ala akan tundukkan. Allah Ta'ala akan selesaikan tanpa diduga oleh individu yang diuji Allah tersebut. Tuan-tuan, perhatikan ayat yang terakhir surah Al-Qasas, ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang memfardukan ke atasmu Muhammad Al-Quran ini, dialah yang akan mengembalikan kamu ke tempat kamu kembali, ke tempat kamu pulang, di tempat kamu bermula. Yakni para alim ulama kita mentafsirkan ayat ini, jaminan Allah Nabi akan kembali ke Makkah. Tanya diri kita masing-masing, apa makna ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya yang memfardukan kepada kamu Al-Quran, yang menurunkan kepada kamu Al-Quran, Allah yang sama akan mengembalikan kamu yang diturunkan Al-Quran ke bumi kamu bermula, yakni Makkah.
Bayangkan kita berada di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini diturunkan. Nabi berada dalam keadaan bakal meninggalkan bumi Makkah. Bagaimana Nabi mahu kembali ke Makkah dalam keadaan Makkah berada di bawah kekuatan kepimpinan kafir Quraisy. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut yang kami akan kembalikan kamu ke Makkah, dan bila kamu kembali pada waktu itu tidak ada seorang pun boleh menghalang kamu daripada kamu memasuki Makkah. Ia merujuk kepada peristiwa apa, tuan-tuan? Kalau bukan Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi pada waktu Fathu Makkah ini berlaku, tidak ada seorang pun boleh menghalang kemasukan bukan sekadar Rasulullah, bahkan seorang pun para sahabat daripada 10,000 itu berjaya dihalang oleh kafir Quraisy. Tak ada seorang pun boleh dihalang. Jadi ini menunjukkan apa jua cabaran yang berlaku bagi seseorang yang mahu memahami Al-Quran, Allah akan tundukkan. Sehingga dia akan merasakan, aku dulu tidak sekuat ini untuk menghadapi situasi sekian-sekian, tapi entah macam mana pada hari ini, aku dapat rasa kekuatan itu untuk melalui cabaran yang satu ketika dahulu aku tidak sekuat ini. Tetapi kerana tekad anda nak mempelajari kitab Allah, kerana azam anda, nekat anda nak memahami 10 ayat daripada surah Al-Qasas contohnya, kesungguhan anda nak mempelajari Al-Quran, dan ia adalah kerja yang paling mulia di akhir zaman, iaitu memahami isi kandungan kitab Allah. Bukan sekadar membacanya, bukan sekadar berpada dengan terjemahannya, tetapi cuba nak faham dengan mendalam. Orang panggil tadabbur. Ia adalah kerja yang paling mencabar. Ia adalah kerja yang paling serius. Ia adalah kerja yang paling besar pandangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesan kepada mereka yang benar-benar berazam untuk memahami kitab Allah adalah anda akan dapat rasai apa yang alhamdulillah saya merasai walaupun sedikit, di mana dulu anda tidak sekuat diri anda sekarang untuk menghadapi musibah-musibah yang menimpa. Ada musibah berlaku pada saya, ada musibah berlaku pada anda. Bandingkan diri anda dengan diri anda 10 tahun lepas. Diri anda sekarang yang sedang bergelumang dengan keindahan ayat-ayat Allah. Dengan diri anda yang tidak pernah berinteraksi dengan kalam Allah 10 tahun dulu. Dulu kita lemah, sekarang kita kuat. Siapa yang mempermudahkan urusan ini? Yang mempermudahkan urusan ini adalah innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Yang nak berikan kamu kefahaman Al-Quran ini, dialah yang telah menyebabkan segala yang menghalang kamu daripada mencapai matlamat kamu untuk memahami kitab Allah. Dialah yang telah mempermudahkan urusan ini. Yang penting tuan-tuan, betul-betul letakkan azam untuk mempelajari kitab Allah. Jadi kesimpulannya, ringkasnya, kalau mahu Allah beri kita kekuatan menghadapi segala musibah yang menimpa, betulkan tujuan kita hidup. Kalau kita berdoa kepada Allah supaya Allah permudahkan urusan kita, tanya balik, apa yang kita nak buat selepas Allah permudahkan urusan kita? Allah permudahkan urusan kenderaan. Allah permudahkan urusan anak. Allah permudahkan urusan pengajian. Allah permudahkan urusan dengan pasangan rumah tangga. Allah permudahkan urusan kerjaya. What's next? Apa lepas tu? Ada tak matlamat yang bersangkut paut, ya Allah, kau telah berikan aku kemudahan. Ada tak kemudahan itu kita gunakan untuk memahami Al-Quran? Kita dah dapat duit banyak. Kita dah dapat bisnes yang stabil. Kita dah ada kenderaan. Kita dah ada rumah, bukan hanya satu biji rumah. Kita dah ada segala kemudahan. Tanya soalan, what's next? Apa lepas tu? Kita ada dua pilihan sekarang. Nak jadi Qarun atau nak jadi Musa? Dua-dua daripada istana Fir'aun. Dua-dua daripada Bani Israel. Musa alaihissalam, dia hilang segalanya. Tetapi kehilangan segalanya telah menyebabkan dia menemui segalanya, namanya Taurat. Namanya kalam Allah. Qarun memperolehi segalanya. Namun akhirnya dia kehilangan segala-galanya apabila Allah benamnya di dalam muka bumi Allah. Jadi tuan-tuan, surah Al-Qasas dua bahagian. Surah Al-Qasas ada dua bahagian. Bahagian pertama, proses Alkitab nak turun kepada Nabi Musa. Apa berlaku sebelum Musa nak menerima Taurat? Bahagian yang kedua adalah proses yang berlaku kepada Rasulullah sebelum Alkitab diturunkan. Anda akan dapat lihat di bahagian yang kedua surah ini karenah orang-orang Quraisy kepada Alkitab yang diturunkan satu persatu beransur-ansur kepada mereka.
Sehinggalah akhirnya Allah tumbangkan Fir'aun di Makkah ini, dan Allah menangkan orang-orang yang nak faham Quran bersama dengan tim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah keluarkan mereka daripada Makkah sebagaimana Allah keluarkan Musa dan orang-orang beriman daripada Mesir, dan akhirnya Allah berikan kepada kedua-dua golongan ini tempat yang selesa, tempat yang aman untuk mereka tadabbur kitab Allah. Baki lagi tuan-tuan, semoga kita tidak menjadi korun dalam selimut Bani Israel. Kita tidak jadi seseorang yang berpenyakit dalam hati dalam selimut umat Islam. Jadi kesimpulannya, pertama sekali kita dapat pelajari bagaimana Allah telah menurunkan Taurat dengan terbenamnya terlebih dahulu Fir'aun, kerana susah seseorang ini untuk fokus kepada kitab Allah bila suasana tidak aman, suasana benar-benar menekam, penyembelihan di sana sini. A'udzubillah, ya Allah lindungi aku daripada Fir'aun, lindungi aku daripada syaitan manusia. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. So apabila telah bebas daripada musuh-musuh ini, apa perlu anda buat? Lalu anda minta tolong kepada Allah, ya Allah, aku nak faham kitab Allah sekarang. Kau tolong permudahkan segala masalah-masalah yang mengganggu aku sepanjang perjalanan aku nak memahami kitab Allah ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Aku nak jadi hamba-Mu wahai Allah dengan kitab Allah ini. Aku nak tingkatkan kualiti kehambaan aku kepadamu dengan kitab Allah ini. Tetapi aku ada banyak masalah wahai Allah, banyak masalah menghalang aku daripada fokus kepada mempelajari kitab Allah. Wa iyyaka nasta'in. Tolonglah permudahkan urusan aku wahai Allah. Dan kita tidak ada tempat nak bergantung kecuali minta tolong hanya daripada Allah. Dan di situlah letaknya pula selepas a'udzubillah minasyaitan ar-rajim, iaitulah bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong kepada Allah, sebab kita tak akan faham kitab Allah kalau tidak dengan pertolongan daripada Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudiannya iqra wa rabbukal akram. Kita hanya akan diberikan faham hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi isytiharkan diri terlebih dahulu, mana-mana musuh jangan mengganggu aku sekarang. Ya Allah, selamatkan aku. Dan yang kedua, minta tolong Allah. Sekarang musuh sudah tidak ada, bantu aku. Hanya Engkau saja boleh mempermudahkan aku untuk memahami ayat-ayat-Mu ini, wahai Allah. Jadi semoga ada manfaat pada perkongsian ini. Dan saya minta maaf kalau bahasa yang digunakan sukar untuk difahami. Saya cuba untuk memperbaiki dari semasa ke semasa kualiti penyampaian ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.